Saya nak ajak tuan-tuan untuk sama-sama kita menekuni sejuzuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari mengutip mutiara ilmu, maka Allah akan mudahkan kepadanya dengan sebab mencari menuntut ilmu itu jalan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, salah satu daripada perkara yang terpenting ketika mana kita melayari bahtera kehidupan kita adalah kita perlu diisi dengan ilmu. Ilmu ini menjadi penyuluh utama dalam kita menempuh kehidupan dengan seterbaiknya. Tanpa ilmu boleh jadi kita gelincir, boleh jadi kita rebah, boleh jadi kita kecundang. Maka di sini terbitnya penting mencari ilmu. Ilmu ini sendiri memberi makna memahami sesuatu secara sebenarnya dan berbetulan dengan hakikatnya. Bukan sekadar mengetahui tetapi perkara itu tidak benar. Seperti orang itu menerima ilmu tapi ilmu itu kabur. Sebagai contoh, sebahagian daripada petua-petua, orang-orang tua kadang-kadang dia kata tak boleh makan ni, capur ni, nanti mati. Jadi kita terima tu, tak pernah buat testimoni apa-apa. Memang pun kita sebut mati, tak ada orang berani buat testimoni. Tapi kita akan menerimanya bulat-bulat. Kadang-kadang perkara tu tak betul. Kita kadang-kadang ditakut dan dimomokkan. Lalu kat tepi kubur tu jangan main beratu. Bahasa sendiri pun tak tepat dah. Tapi itu yang kita terima. Makanya kalau kita berjalan seorang-seorang tengah malam pukul 1, pukul 2 kat tepi kubur, bulu roma seriak naik. Kalau orang tanya berapa atu dah temu, tak ada. Yang hang takut orang kata. Dan kita tanya orang tu pula, orang tu kata, orang lain pula kata. Kerana penerimaan maklumat yang salah, yang kadang-kadang inilah yang membelenggu dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, hakikat ilmu ini kita ma'rifah, kita mengetahui, dan pengetahuan kita itu bukan sekadar terhenti pengetahuan semata-mata, tetapi dia keluar daripada pengetahuan tersebut membawa satu tindakan amalan. Kita bukan dengan orang jauh. Sebagai contoh, isteri kita. Kita kerja sebagai pegawai kerajaan, boleh katakan macam tu. Isteri kita kerja sebagai doktor. Kerja dia tiap-tiap hari pergi kerak kaki orang kecil manis. Dalam sehari 2 putung, 3 putung kena kerak kaki. Dia tengok macam-macam bentuk kaki. Hak jenis soyok kulit, hak jenis menanuh, hak jenis macam-macam. Wal'iyazubillah, takut dengar.
Tuan-tuan rasa kita selalu diceramahkan berkenaan dengan kecil manis ni bahaya. Ni saya cakap ni bukan orang lain, saya sendiri pun sama. Saya sendiri, saya beri contoh hak mudah, hak nampak kepala kita ni. Kita pun tahu. Dan kita pun diberi maklumat orang kecil manis ni makan gula apa semua sekali gini-gini. Tapi ialah lidah kita ni daripada dulu lagi suka manis. Jadi tuan-tuan, kita bukan tak tahu, kita tahu, tapi kita tidak sampai kepada tahap mengalami tengok. Tapi isteri kita bukan sekadar tahu, tapi dia mengalami, dia tolong potong kaki orang dan dia tengok kesan tu. Kalau dua-dualah duduk satu tempat, supaya isteri tak marah kat suami tu, ibarat duduk satu dinding, sebelah ni laki, sebelah ni bini. Hidang durian, musangking, hidang air Pepsi, hidang hok makanan sedap-sedap ni gini-gini, sama dengan isteri. Maka isteri mungkin ambil sedikit air sejuk, tapi tok lelaki ni bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada nota buku 35 depan tu, kau kecil manis contohnya, dia makan 3 biji durian selamba je. Bukan 3 ulas, 3 biji selamba. Dia kata mahal ni, sebiji ni kalau 80 kali 3 240 dah. Tuan-tuan, adakah si suami tu tak tahu? Tahu. Dia tahu. Tapi soalnya tahu kenapa pengetahuan dia tu tak membentengkan dia untuk dia cuba tahan diri sikit. Di sini bezanya dengan isteri dia. Isteri dia bila tahu ni Allah jaga sangat, sebab tengok depan mata. Sekarang ilmu yang kita tahu bukan sekadar ilmu kita tahu. Saya pergi dekat dengan penjara, tuan-tuan. Antara tabiat warden penjara ni, dia akan tanya penjenayah, atau dalam bahasa mudah banduang, awak kesalahan berapa? Maka banduan itu akan sebut kesalahan, contohnya 16A gini-gini, kita saya tak tahu dah mengapa. Maka banduan itu akan, pegawai penjara tu akan bagi tahu saya, itu maknanya penyamung ustaz, penyamung bersenjata. Awak ni kesalahan apa? Ni bahaya ustaz, ni rogu ni. Awak ni sebut je nombor. Tuan-tuan, apa makna? Maknanya dia tahu. Dia tahu, tapi masih lagi pengetahuan tersebut tidak melonjakkan kepada dia untuk dia tahan dia atau untuk dia buat yang baik. Tak. Kerana ada unsur lain, walaiyazabillahi min zalik, yang mempengaruhi, yang merebahkan dia untuk melakukan perkara yang tak baik. Jadinya isu yang berlaku pada kita bukan isu tahu semata-mata, maka amal ini apabila dibuat melalui pengetahuan, maka amal ni dia kena ada satu bab lain, namanya faham. Dah lah tahu, campur dengan amal dan faham. Bila dia faham tu jadi lain. Kita sembahyang, tuan-tuan. Orang tanya, Ji, awak sembahyang bila? Dia kata, seingatan saya sembahyang umur 4 tahun. 4 tahun. Masa cara sembahyang 4 tahun macam mana? Tengok abah sembahyang tu, abah Allah Akbar, kita pun terak dah, Allah Akbar.
Suka sangat sujud dulu. Tegak sujud. Sehingga sampai 7-8 tahun mak kata jangan buat gitu, kena ikut. Dia semayang juga, tengah semayang dia sepak kaki kakak dia, teh. Kakak dia mengadu kat mak, adik ni untuk sepak kaki dengan semayang. Mak kata jangan. Dia tak sepak dah kaki, bila besar sikit dia paling kakak dia tengok muka. Macam apa? Tengah semayang. Kakak dia lapor lagi, mak, adik duk tengok muka kita tengah semayang, mana boleh gitu. Akhirnya dia betul. Sampailah umur 14 tahun, mula belajar sikit, masuk semak solat. Sampailah besar lagi, umur 24 tahun. Akhirnya sampai umur 40 tahun. Akhirnya sampai umur 60 tahun. Tak kala dia dapat jelmakan sembahyang dengan kefahaman yang baik, nilai yang makna solat yang dia lakukan ketika umur dia 6 tahun tak sama ketika dia sembahyang umur dia 60 tahun. Kerana masa umur 60 tahun dia sembahyang dengan sebuah penghayatan, dan dia terasa berbicara dengan Tuhan. Dia diberi ilmu, makrifah dan kefahaman tentang solat tersebut. Akhirnya ilmu yang dia belajar, dia mewarisi satu lagi perasaan, namanya khasyatullah, takut kepada Allah. Sebab itu Imam Malik berkata, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmul khasyah. Ilmu tu bukan sekadar banyak riwayat, duk ngapa, duk royak gini, hujah gini, tapi ilmu itu bagaimana boleh membawa dan menarik seseorang yang ada ilmu rasaan takut kepada Allah Rabb al-Alamin. Itulah ilmu sebenar. Ilmu itulah yang kita nak jelmakan, ilmu itulah yang kita nak masukkan, ilmu itulah yang kita nak kembangkan dalam jiwaan kita ni. Kita nak ilmu macam tu, tuan-tuan. Baik, bila mana kita dapat ilmu macam itu, kita rasa takut. Bila kita takut kepada Allah, maka di situ ilmu yang kita ada itu sudah naik satu tahap, bukan sekadar amalan, bukan sekadar penghayatan, tapi hati tersebut. Bila hati dah takut kepada Allah Rabb al-Alamin, tuan-tuan, pada masa itu kita baru rasa kehidupan berbeza. Kita dapat ilmu, kita dengar daripada Tok Guru, kita faham hikmah, kita amalkan dengan sebaiknya. Masa itulah dalam episod hayat kita, kita rasa berbaloi hidup. Kita buat tu kita terasa, dan kita rasa diri kita itu ada sesuatu. Inilah ilmu. Dan ilmu ni, tuan-tuan, satu perkara yang Nabi ajar kat kita, supaya pergi belajar, pergi cari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi belajar ilmu. Kenapa? Kerana pergi belajar ilmu ini sejuzuk daripada jihad fi sabilillah. Pergi belajar ilmu ini juga menyebabkan syaitan, iblis benci sangat orang mari belajar ilmu. Sebab itu orang mari belajar ilmu tak ramai. Ada yang diriwayatkan dalam kitab Jami' fi Bayan Talabil Ilmi,
cerita bagaimana syaitan melaporkan hasil usaha menyesatkan manusia kepada ketuanya iblis. Kau ni kata saya menyebabkan orang tu berzina, iblis. Kau ni kata saya menyebabkan orang tu bunuh orang, iblis suka. Bagus. Kau ni kata saya menyebabkan orang tu riba, bagus. Semua hak maksiat buat semua. Okey, bagus, hak besar-besar. Jadi dapat mileage yang baik. Pujian daripada ketuanya iblis kepada syaitan. Tiba-tiba anak syaitan seorang ke seekor syaitan ni tak tahu. Anak syaitan sesyaitan ni lah, makna syaitan ni tak tahulah. Anak syaitan ni mana hak kecil lah, syaitan kecil ni. Dia kata apa? Dia kata, tuan, saya telah menyebabkan seorang budak kecil yang nak pergi ngaji, saya halang dia dengan ajak main guli, akhirnya dia tak pergi ngaji. Suka iblis. Ni hak besar sekali. Jadi hak tua otai tu kecil lagi, tak pandai lagi, tak tahu rupa-rupanya. Lalu mereka tanya kenapa? Kata dia, dengan kita melarang, menghalang dia daripada menuntut ilmu, dia akan berada dalam kejahilan. Jahil ni tuan-tuan berat. Bila kita jahil, apa makna? Perangai orang jahil suka sangat berdebat. Dan bila berdebat, maka di situ tanda bahawa dia boleh membawa kepada kesesatan. Disebut ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum selepas daripada mendapat petunjuk, kecuali mereka ni diberi rasaan suka berdebat. Bila berdebat, dia bukan isu masalah nak cari benar dan salah. Dia akan cari menang dan kalah. Jadi matlamatnya lari dah. Asalnya nak ilmu, asalnya nak dekat dengan Tuhan, dia tidak, dia meliarkan. Inilah ilmu. Sebab itu bila kita pergi belajar ilmu, cari ilmu, maka bila kita cari ilmu, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Budayakan tuan-tuan, budayakan dengan budaya ilmu dalam hidup kita. Mengaji, mengkaji, menuntut ilmu. Sehingga kalau kita tengok seorang tokoh besar namanya Ibnu Aqil, dia kata, walaupun usiaku 80 tahun, tapi lobaku menuntut ilmu, mengaji, mengkaji macam usiaku 20 tahun. Semangat. Ini orang-orang terbilang di zaman dahulu. Mereka kumpul ilmu, mereka belajar. Ya Allah, tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah mereka, kita rasa seolah-olah tak ada bagi mereka masa lapang, melainkan mereka mengaji semata-mata. Ini dia mengaji. Baik, bila kita tengok bab ilmu ni tuan-tuan, kita amat penting kepada ilmu, kerana dengan ilmu sah ibadat kita. Kerana dengan ilmu
nilai yang ibadat kita akan naik lagi. Kerana dengan ilmu, kefahaman kita dengan matlamat dan hikmah satu-satu ibadat itu kita nampak. Kadang-kadang kita tak tahu, tetapi bila kita tengok, oh betul, kita fikir, saya pimpin perbincangan, apa yang kita nak? Kita jawab, saya nak keampunan Tuhan. Apa yang awak nak? Saya nak kerahmatan Allah. Apa yang awak nak? Saya nak kekuatan. Apa yang awak nak? Saya nak rezeki yang Allah kurniakan, yang halal, yang baik, yang banyak. Apa yang awak nak? Saya nak supaya saya dapat hidayatullah, Allah sentiasa hidayahkan saya. Apa yang awak nak? Saya nak mendapat afiat daripada Tuhan. Allah beri selamat, kesihatan, kebaikan, keamanan, semua sekali afiat. Apa yang awak nak? Saya nak supaya dosa-dosa saya diampunkan Allah. Tuan-tuan, hanya dalam sembahyang kita duduk antara dua sujud, itulah yang kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kedudukan darjat pun tinggi. Kita sembahyang isyak, kita sembahyang maghrib, 3 kali kita duduk sebut hak tu. Kita minta. Kenapa kita tak baca? Sunat je. Tuan-tuan, kalau kita minta, Tuhan bagi. Tengok, masa tu kita minta 3 kali waktu sembahyang maghrib, 4 kali pada waktu sembahyang isyak. Sembahyang sunat tak kira lah, kalau baca. Kalau tak baca, tak ada apalah, biasalah tu, bolehlah sembahyang kecil je. Kita minta dengan sebab ilmu. Kita tengok, kadang-kadang benda tu kita rasa tak ada penting apa satu, biasa, relax berada, kita kata selamba. Tapi bila kita baca sejarah ulama, salah seorang tabi'in atau tabi'it tabi'in yang terkenal, namanya Tawus Ibn Kisan. Dikatakan kalau anak dia sudah sembahyang fardu ke, dia akan tanya anak dia, awak baca tak doa sebelum beri salam tadi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal ma'sam wal maghram. Dia kata tak baca sembahyang semula, minta berlindung daripada api neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah dajjal, daripada fitnah kehidupan, daripada fitnah kematian, daripada dosa, daripada keberhutangan. Allah, comel. Tapi dah kalau kita tak ada benda, kita buat biasa, tak baca pun tuan-tuan. Tapi dengan ilmu, Allahu Akbar, Allah bagi. Kita tahu tak kita baca Fatihah tu apa makna? Dalam hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku bahagikan salat kepada antaraku dengan hamba-Ku.
dan wali abdi ma sa'al, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila hamba-Ku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah kata hamidani abdi, hamba-Ku memuji-Ku. Bila hamba tu kata ar-rahmanir rahim, Allah kata asna alayya abdi, hamba-Ku puja aku. Bila seorang itu berkata maliki yaumiddin, Allah kata majjadani abdi, hamba-Ku memuliakan aku. Apabila seseorang itu ketika sembahyang berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Kamu kami ibadat, hanya kepada Kamu kami minta pertolongan. Apa kata Allah? Haza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Makanya dalam banyak-banyak minta, kita diminta untuk minta apa yang Allah ajar. Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Kalau orang semayang sesak barat juga, jadi pelik lah. Sebab bila semayang tu dia duk minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini dipanggil ilmu, ini dipanggil kefahaman. Dan rasaan itu kalau kita faham betul-betul, kita akan rasa seronok. Semayang ni tuan-tuan, satu-satu ibadat dia ada nilai dia. A, B, C, D, E, F, G, H. Dia ada nilai, ada mutu. Ada mutu. Kalau saya contoh ekstrim sikit, seorang tu main bola, ada nilai. Dia terpaksa bayar duit sebab nak sewa dia punya permainan bola tu dalam, dia panggil apa, padang kecil tu, kena bayar 10 riyal seorang ke 5 riyal seorang ke, bayar nak sepak bola. Dia pemain bola, tapi pemain bola antarabangsa dunia. Nak mari sini orang bayar. Sekali sepak bola $1,000 sekali, purata. Dah gaji dia 86 juta pound contohnya lah. Dengan setahun ke apa, dengan apa, tengok. Orang ni main, tapi orang ni nilai tinggi. Maka begitulah kita dalam ibadat ni. Ada orang ni ibadat tu okey, ada ibadat. Sebab itu para ulama kata ada orang tu ibadat semayang sekadar naik sedekah atas kepala, tapi ada orang tu nilai sampai di puncak langit. Kerana ketika itu dia sembahyang dengan ilmu, dia sembahyang dengan makrifah, dia sembahyang dengan memahami kehambaan untuk dia adukan kepada Tuhan. Dia sembahyang sebagai mi'raj orang yang beriman. Dia sembahyang sebagai merasa penyejuk mata hati. Dia sembahyang dia sebagai pendinding utama daripada kemaksiatan dan juga kemungkaran. Jadi nilai dia sembahyang beza. Dia tidak lagi berada dalam ruang lingkup ikut-ikutan. Dia bukan tahap tu, tuan-tuan. Ini penting. Ibadat kita kena buat macam tu. Puncanya ilmu, tuan-tuan. Ilmu. Dan ilmu ni luas. Sebab itu tak habis kita belajar. Ilmu parenting, ilmu kekeluargaan,
ilmu infak, ilmu pengurusan kewangan, tak nak bincang tak habis. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, ada nilainya, ada nilai tambahnya masing-masing kalau kita cari macam tu. Sebab itu belajar ni kena pergi sentiasa. Tuan-tuan datang hari ni, boleh jadi satu ilmu tuan-tuan dapat, boleh jadi tuan-tuan dibuka kefahaman, oh begitu rupa-rupanya. Ini semua mengajar kepada kita bahawa carilah ilmu, tuntutlah ilmu, belajar. Kadang-kadang kita rasa aku belajar tak rasa apa. Jangan tuan-tuan. Walaupun kita tak rasa apa, bila kita belajar demi belajar, kita akan jadi faham dengan betul. Jangan bosan, jangan boring, jangan malas, tapi teruskan pembelajaran. Tak mesti masuk universiti, tak mesti secara formal. Kadang-kadang kita beli buku, kita baca, kita hadir majlis, kita baca, kita dengar, kita pergi tengok dalam TV yang bermanfaat, kita dapat ilmu. Kita dengar apa-apa, kita dapat ilmu. Banyak sangat jalan-jalan untuk cari ilmu, sebagaimana banyak sangat perkara yang kita tak memberi keuntungan. Oleh kerana itulah tuan-tuan, saya merasakan kita kena ambil peluang. Lebih-lebih lagi tahun ni pun dah nak habis dah. Jadi kita tak tahu, tahun demi tahun sentiasa melangkah pergi meninggalkan kita, sebagai satu nostalgia sejarah semata-mata. Tapi action kebaikan, kesungguhan untuk kita lakukan tak ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah tazkirah ringkas saya pada malam ni. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Bersama kami ni ada 2 buah buku terbaru kami daripada pejabat mufti. Satu, Sifat Al-Mufti Wal Mustafti. Buku ni bagus sangat tuan-tuan. Kita buat buku ni, kita orang nak tanya bab fatwa mudah. Kalau 2 mufti beri pendapat, nak ikut hak mana? Kalau ramai mufti beri pendapat, nak ikut hak mana? Siapa kriteria jadi mufti? Semuanya itu dibahaskan oleh Syekh Ibn Hamdan Al-Harrani yang hidup pada kurung ke-8 ataupun kurung ke-6 ataupun ke-7 Hijrah. Kita terang satu persatu kisah dan banyaklah manfaat kita dapat. Dan juga Safinatun Najah kita ini asas berkenaan dengan fiqh dan juga dimukaddimahkan dengan tauhid. Kita muat turun banyak fatwa-fatwa daripada pejabat mufti wilayah Persekutuan. Mudah-mudahan kedua-duanya memberi manfaat. Dan saya sekali lagi mohon maaf bahasa yang saya guna tak sesuai dengan khalayak sini.